Saya bagi satu jawapan yang buat saya terdiam lah. Akhirnya mak saya kata, kerehatan Umi mati je Nin. Sekarang apa yang Umi buat ni sebenarnya perjuangan Umi untuk mendapatkan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali lagi kita bersama dalam rancangan Podcast Borak Tarbiyah bersama dengan saya, Anik Muhai sebagai hos anda. Sahabat sekalian, saya nak ucapkan jutaan terima kasih buat semua yang setia menonton Podcast Borak Tarbiyah. Untuk makluman anda, podcast ini adalah hasil kerjasama antara Tarbiyah Sentap dan juga Yayasan Izi Prihatin, sebuah pertubuhan yang komited untuk menjadi sahabat asnaf di seluruh dunia yang menjalankan kempen-kempen untuk membantu mangsa bencana, anak yatim, warga emas dan banyak lagi. Jom kita bantu saudara-saudara kita melalui Yayasan Izi Prihatin. Sumbangan yang kita berikan moga menjadi saham pahala ke syurga dia, insya-Allah. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di description di bawah. #kebajikan tanpa sempadan. Baiklah, bersama dengan kita hari ini seorang panel yang saya dah lama tak jumpa sebenarnya. Kalau saya datang office, beliau tak ada. Kalau beliau datang office, saya tak ada. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Anir Ruslan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Rasa macam kita Lama tak jumpa. lama tak jumpa, masya-Allah. Ustaz macam nampak glowing hari ni. Ada baca Alhamdulillah. doa ke? Benda ni keturunan lah. Oh, okey. Saya macam gelap sikit lah. Okey, baik. Saya sebenarnya ada hajat untuk menceritakan, nak minta Ustaz ceritakan mengenai konsep bahagia. Boleh Ustaz? Oh, hari ni cerita pasal Konsep bahagia. konsep bahagia. Yeah. Sebab Berat kita tu. nampak Ustaz ni macam bahagia. So kita nak dapat sikit lah. Sisipan boleh lah jadi. Boleh Boleh. InsyaAllah. Okay. So, tanpa melengahkan masa, mesti semua nak tahu dengan lebih lanjut macam mana untuk kita memahami dan nak kenal bagaimana konsep bahagia yang sebenar yang boleh kita ambil sebagai orang kata apa, jadikan satu pedoman buat kita kan. So kita raih cinta dia untuk kita dapat ketenangan jiwa. Baik Ustaz, soalan yang pertama. Apa maksud bahagia menurut pandangan Islam? Sebab saya bila nak kata pasal bahagia ni, saya akan pergi healing Ustaz. Oh, bila pergi healing tu kita rasa tenang Ustaz. So kalau ikutkan dalam Islam macam mana pula? Pertama sekali, bila kita nak cerita pasal bahagia ni, kita kena tahu bahawasanya perasaan bahagia tu makhluk. Okay. Betul tak? Makhluk ni bukanlah manusia, pokok ke apa. Perasaan tu pun satu makhluk juga. So bila kita nak cerita tentang perasaan bahagia ni, kita kena tahu siapa yang cipta bahagia. Okay. Allah. Allah. So kita kena tahu apa yang Allah cakap tentang bahagia. Kenapa penting untuk permulaan ni? Sebab hari ni ramai orang neraca kebahagiaan dia berbeza-beza. Betul. Sedangkan kita kena tahu apakah neraca kebahagiaan bersemburkan pencipta kebahagiaan itu sendiri, iaitu Allah. So apa Allah kata dalam Quran tentang kebahagiaan? Antaranya ialah Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beriman, beramal soleh di kalangan lelaki dan wanita, bagi mereka kehidupan yang bahagia. So sebenarnya bahagia tu apa? Bahagia adalah bila engkau beriman dan beramal soleh. Itulah bahagia. Walaupun bila kau beriman beramal soleh tu kau miskin. Walaupun bila kau beriman beramal soleh tu kau sakit. Walaupun kau beriman beramal soleh tu tak ada orang sayang kau, orang benci kau. Walaupun orang tak kenal kau. Walaupun engkau lah orang yang paling, orang kata apa, susah kat dunia ni. Tapi kalau engkau beriman dan beramal soleh, itulah bahagia yang sebenar. Itulah yang Allah cakap. So, kita sebagai orang beriman, percayalah pada Allah cakap ni. Kejarlah iman dan amal yang soleh kerana itulah neraca kebahagiaan yang sebenar di dunia. Sebab akhirnya ni, kalaulah kita kata bahagia tu bila banyak duit, bahagia tu bila famous ke apa kan. Nothing. Tak pun sebenarnya, sebab orang kaya pun ada masalah. Betul. Orang famous pun banyak masalah juga. So akhirnya, adakah kebahagiaan tu bermakna tak ada masalah? Tak juga. Betul tak? Di dunia ni, bahagia tu apa? Beriman dan beramal soleh. Tapi kebahagiaan yang sebenar, yang hakiki,
kat dunia ni tak ada. Kat syurga je tempat dia. Sebab Sebab tu nak syurga, kebahagiaan hakiki, buat dulu beriman dan beramal soleh tu. faham. Baik. Terima kasih Ustaz. Mutiara kata yang saya boleh sempat ambil tadi, bahagia bila mana beriman dan juga beramal soleh. Itu antara kunci yang untuk mencapai kebahagiaan yang kita boleh pegang. Baik, terima kasih Ustaz. Saya rasa macam sentap juga tadi. Soalan satu pun dah sentap dah Ustaz. Menggetarkan jiwa. Sama lagi tu. Dan walaupun kita miskin, walaupun kita betul Ustaz, popular ke, kaya ke, benda tu tidak menjamin kebahagiaan. Sebab setiap daripada itu pun ujian, dan setiap orang yang mungkin diuji dengan itu pun belum tentu dia bahagia. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya. Sebut tentang bahagia, macam Ustaz kata tadi kan, ada orang kalau macam saya, kalau saya nak bahagia, saya nak pergi healing. Tapi, apa kesalahan terbesar sebenarnya orang ramai dalam mencari kebahagiaan tu sendiri? Macam Ustaz cakap tadi kan, saya ikut balik, mungkin dia pergi healing macam saya lah. Tak ada kata salah kot kan, risau takut kena hentam ni. Yang kedua, mungkin ada orang tu dia bersedekah, itu tanda dia bahagia. Faham. Tapi apa kesalahan terbesar? Okey, kesalahan terbesar ramai manusia dalam mencari kebahagiaan adalah dia tidak mencari kebahagiaan mengikut neraca wahyu. Dia mencari kebahagiaan mengikut neraca nafsu. Sebab tu tak bahagia. Okey. So, tu first thing first. Bila nak mencari kebahagiaan, ikut neraca wahyu. Which is apa yang Allah kata, bahagia tu apa tadi? Beriman dan Beramal soleh. beramal soleh. Kalau kita cari kebahagiaan selain daripada itu hanyalah kebahagiaan yang fake. Sementara. Fake. Fake, bukan sementara pun. Memang Palsu. fake. Okay? So, apa yang kita nak buat, pastikan di situ tidak melanggar perintah Allah. Nak pergi healing, pergi lah. Tapi niatkanlah kerana Allah. Nak tengok ciptaan Allah, nak tengok pemandangan-pemandangan yang indah. Dan apabila kita tengok pemandangan-pemandangan indah tu, iman kita bertambah. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Yang mana Allah ajar dalam Quran, bila nampak ciptaan-ciptaan Allah, baca doa apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kau tak jadikan segala ciptaan ni sia-sia. Maha suci engkau. Selamatkanlah aku daripada neraka. Orang beriman bila nak tengok pemandangan tengah healing pun ingat neraka juga. Ingat juga neraka. Orang beriman, ada orang healing dia dengan makan. Betul tak? Orang beriman, tengah makan pun ingat neraka juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau bagi pada kami ni, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Orang beriman, setiap benda yang dia buat, dia akan ingat balik pada Allah, ingat syurga, ingat neraka. Sebab itu kebahagiaan yang sunnah. Adapun kalau kita healing ke, kita mencari kebahagiaan, cari duit, cari apa semua benda ni, tapi tak ikut wahyu, buat hanya untuk memuaskan nafsu ataupun hanya untuk mengejar dunia, dunia takkan puas. Nafsu takkan puas. Lagi dikejar, lagi orang kata lagi jauh. Dia macam bayang-bayang lah, nak mengejar bayang-bayang sendiri tu. Lagi kita lari kejar bayang-bayang tu, takkan dapat. Itulah dunia. Sebab tu jangan mengejar kebahagiaan yang palsu. Itu kesalahan terbesar. Ramai orang dia mengejar kebahagiaan yang palsu. Nampak macam bahagia. Nampak je macam bahagia. Tapi Fake lah. fake sebenarnya. Aduh. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya rasa terpukul dekat sini. Sebab saya kalau bagi nak cari bahagia, saya nak healing lah orang kata kan. Tapi saya sempat memetik satu kata yang Ustaz kata, kita ni kalau nak dapat apa orang kata, satu kebahagiaan tu jangan ikut neraca nafsu kan? Kita ikut neraca wahyu. Dan betul lah, saya perasan bila saya pergi healing pun, pergi mana-mana, yelah kita maha suci engkau, Masya Allah bila kita tengok kan. Tapi sebenarnya bila kita balik rumah, mesti rasa sakit. Kosong. Saya bagi contoh lah. Sekarang ni viral orang kata, malam masih muda, asalkan duduk. Macam tak buat apa. Betul. Bagi masa fikir pasal cinta kan. Tu healing sampai pagi tak balik. Lepas tu, kadang aku okey, kadang menari sampai okey. Orang anggap healing tu apa? Healing adalah enjoy. Pergi disco, pergi clubbing, rempit setiap malam, merokok, lepak dengan member, tengok wayang awet, power bagai semua. Dia rasa benda tu boleh mengisi kekosongan jiwa dia. Sedangkan dia lupa benda tu akan membuatkan jiwa dia makin kosong. Betul. Sebab benda tu semua dosa. Mana ada kebahagiaan boleh datang dengan dosa? Mustahil. Dia satu benda yang kontradik. So, fikir-fikirkanlah. Okay. Fikir-fikirkanlah semua. So saya pun nak tengah fikir juga ni.
Kita berehat seketika, kembali kita selepas ni bersama dengan saya Ani Muhai dan juga Ustaz Ananul Ruslan. Berehat sebentar. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen Tajaan Barangan Basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah, lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah seberapa yang kita mampu. RM10 ke, RM20, RM50 ke, terpulang. Yang penting, dengan sedekah kita, kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita berkongsi rezeki. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah. Alright guys, so kembali kita bersama dalam podcast Borak Tarbiyah. Terima kasih buat anda semua yang setia menonton podcast Borak Tarbiyah bersama saya Ani Muhai, dan kini kita bawakan dalam podcast kita Ustaz Adnan Ruslan. Okey Ustaz, kita nak sambung soalan seterusnya. Boleh. Tadi Ustaz dah makan, kita dah makan, dah kenyang, kita dah bahagia tak? Belum lagi. Kat syurga nanti. Kat syurga nanti, baik insyaAllah. Okey, so soalan yang seterusnya, boleh ke Ustaz, kalau tadi Ustaz katakan belum tentu kita ni popular, kita bahagia, miskin ke apa semua kan, tapi saya nak tanya, boleh tak kalau kita capai kebahagiaan ni kalau kita tak kaya? Tapi orang kata kalau kaya kita boleh beli macam-macam apa yang kita nak Ustaz. Kalau saya lah kaya, saya boleh beli benda-benda yang buat saya happy. So macam mana Ustaz? Sebab tu, sahabat sekalian, ada orang kata duit boleh beli kebahagiaan. Sebab bila kita ada duit, kita boleh beli apa yang kita nak. Betul. Tapi, kalau kita dah dapat semua benda yang kita nak, percayalah saya cakap, kita takkan puas. Dan belum tentu kita bahagia. Banyak tau kes-kes artis-artis yang kaya dah dapat segala-galanya. Saya bagi contoh lah Justin Bieber. Dia umur 13 dah top. Kan? Tapi dalam satu dokumentari, dia cerita betapa stresnya dia, downnya dia, serabutnya dia, sampai dia ditimpa pelbagai penyakit, anxiety, depression dan sebagainya. Sebab akhirnya dia rasa fame bagi semua tu telah membunuh diri dia. So akhirnya dia buat kesimpulan, bukan benda tu semua yang dia nak pun. Dia nak kahwin, dia nak ada isteri, ada anak, hidup. Faham tak maksud saya? Faham. Maknanya, saya bagi contoh lain, ada artis yang top-top bunuh diri. Betul tak? Ada yang kaya-kaya, cantik-cantik, kahwin, cerai. So, akhirnya, apa yang kita kejar sebenarnya? Betul tak? Betul. Saya bagi contoh lain. Ni, kalau kau ada 10 bilion, okay? Kau boleh beli semua benda dan kau dah beli semua benda yang kau nak. Tapi kau sakit. Bahagia tak? Tak lah. Boleh menikmati tak segala benda yang kau ada tu? Tak lah. Tak pun. Dalam kau terbaring, nak makan pun tak selera. Sebab ke apa? Belilah makanan paling sedap kat dunia pun. Tapi kalau kau sakit, selera tak? Tak. Setuju tak kalau saya cakap, kesihatan itulah kekayaan? Betul. Setuju. Betul tak? Tapi berbeza pula, ada orang dia sihat, Tapi tak dia bandingkan diri dia dengan orang yang kaya. Betul. Ada orang yang kaya tapi sakit, dia bandingkan diri dia dengan orang yang sihat. Ada orang famous, dia fikir macam, kenapalah aku famous, hidup tak ada privacy, teringin nak jadi macam orang normal. Orang normal pula teringin nak jadi famous, dikenali ramai. So akhirnya, itu semua takkan mampu membeli kebahagiaan pun. Kebahagiaan tu hadir seperti mana yang Nabi ajar. Apakah yang Nabi ajar? Bandingkan diri kita dengan orang yang lebih susah daripada kita, bukan orang yang lagi senang. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih senang, perasaan syukur tu takkan datang. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang susah, baru kita akan mula menghargai sekecil-kecil nikmat yang Allah bagi. Dan bila kita mula menghargai sekecil-kecil nikmat yang Allah bagi, syukur akan hadir, dan syukur itulah kebahagiaan. Masya Allah, syukur itu adalah kebahagiaan. Kerana syukur adalah tanda orang itu beriman, dan orang yang beriman dan beramal soleh, itulah kebahagiaan sebenar. Masya Allah. Saya sukalah kata tu. Maksud dia kalau kita mensyukuri
ikut mensyukuri setiap pemberian Allah bagi, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan yang sebenar lah. Alhamdulillah. Baik. Untuk makluman anda semua, terima kasih Ustaz. Untuk makluman anda semua, podcast ini dibawakan khas dengan kerjasama Tadbir Sentap dan juga Yayasan Izi Prihatin, sebuah pertubuhan yang komited dalam menjalankan kempen-kempen membantu anak yatim, golongan asnaf, fakir miskin, warga emas dan banyak lagi. Dan untuk makluman lanjut, boleh layari yayasaniziprihatin.org. Anda boleh menyumbang dengan bank in ke nombor akaun yang tertera dan juga klik link di description di bawah, insya-Allah. Soalan seterusnya Ustaz. Saya nak tanya. Soalan ni mungkin a bit sensitif. Tapi saya nak tanya juga. Berhala yang kita tak nampak sebenarnya ialah duit. Ramai nak bekerja perlukan duit. Dan orang akan buat macam-macam untuk duit. Dan sehingga kita rasa macam, aku kerja ni dah macam tak ikhlas dah kan. So kita rasa macam aku kerja untuk duit. Sampai kita lupa solat dan sebagainya lah. Jadi, hidup untuk duit ni sampai kita lupa siapa yang beri rezeki. So macam mana Ustaz kita nak ubah mindset tu? Kalau saya dan yang lain mendengar ni untuk ubah mindset tu Ustaz. Pertama sekali, bekerja ni adalah sunnah Nabi SAW. Dan banyak hadis yang Nabi SAW bagi tahu orang yang mencari rezeki yang halal dengan tangannya sendiri akan dapat ganjaran sekian-sekian. So sebenarnya kerja tu pun ibadah juga. Tetapi jangan sampai kita tinggalkan kewajipan-kewajipan yang lain dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain. Faham ke maksud saya? Saya bagi contoh. Kerja tu antara satu kewajipan jugalah. Okay. Sebab apa? Sebab daripada kerja itulah kita dapat bagi nafkah pada keluarga. Bagi nafkah pada keluarga tu satu kewajipan. Tapi jangan kita sibuk melaksanakan satu kewajipan membuatkan kita melupakan kewajipan yang lain. Contohnya kerja, solat tinggal. Kerja, menipu dalam pekerjaan, rasuah dan sebagainya. So jangan kerana satu benda kita buat kita meninggalkan benda yang lain. Jangan. Kita sebagai orang Islam ni kita kena tahu bahawasanya agama kita ni lengkap, syumul. Dan kita perlu mengamalkan Islam secara menyeluruh. Bukan kita ambil Islam separuh, tinggal separuh. Ambil Islam yang kita suka je, yang tak suka kita tinggal. Tak boleh macam tu. So berbalik pada soalan tadi, kita kena tahu sebenarnya yang bagi rezeki tu Allah. Dan Allah ada bagi tahu dalam satu ayat surah Taha. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk solat dan bersabar dengannya. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki. So sebenarnya kunci keberkatan rezeki adalah bila kita jaga solat. Dan itulah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Saya yakin orang yang sibuk cari duit sampai tak solat dan sebagainya, dia tak bahagia pun. Saya boleh jamin benda tu. Serabut. Penat dia kan? Penat, nak memenuhi expectation orang. Lepas tu ada masalah ini, masalah itu. Sebab semua orang ada masalah, betul tak? Tapi bila kita ada banyak masalah, lepas tu kita tak charge hati kita dengan kembali pada Tuhan, tak solat, lagilah masalah bertambah. Sebab itulah sahabat sekalian, jangan sampai duit tu menjadi tujuan hidup kita lah. Okay, duit tu hanyalah alat untuk kita melaksanakan perintah Allah. Okay, supaya bila kita ada duit, kita boleh beli baju, boleh tutup aurat, boleh bagi nafkah, boleh bersedekah, boleh bayar zakat, boleh pergi haji, tak berhutang, melangsaikan hutang. So nak kata, duit tu adalah alat untuk kita mentaati perintah Allah. Jangan jadikan duit tu tujuan hidup. Masalah hidup kita adalah bila kita menjadikan duit tu tujuan. Bila tak dapat duit, kita rasa macam kita ni lah orang paling banyak masalah kat dunia. Lepas tu kita rasa nak bunuh diri lah, nak ni lah, nak tu lah. Padahal duit bukan tujuan. Tujuan hidup kita adalah Allah. So macam mana kita nak gunakan duit kita untuk mencapai redha Allah. So saya nak bagi satu, orang kata apa, poin penting lah. Red flag lah, red flag. Kalau kita bekerja, dalam keadaan kita bekerja tu, kita makin kurang masa dengan Allah, something wrong. Something wrong. Maknanya kita dah start jadikan duit tu tujuan hidup kita. Cinta dunia dah melebihi cinta akhirat. Tapi kalau sepanjang kita bekerja, kita masih dapat jaga solat dan kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain,
itu tanda kita ada iman dan sebenarnya itulah kebahagiaannya sebenarnya. Oh, faham. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. So kalau ikutkan, kita rasa seronok dengan kerja kita tu macam mana pula? Bagus. Rasa seronok dengan kerja tu baguslah. Tapi janganlah sampai tinggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Tu point dia. Seronok tak apa kan? Jangan sampai kita buat satu kerja, tinggalkan kerja yang lain. Tapi betul lah Ustaz, sekarang ni zaman sekarang boleh kata sembahyang tu dah jadi nombor 2 Ustaz kan? Itulah masalah hidupnya. Takutlah kita tengok sekarang ni. Dia orang kata apa, kepada mereka-mereka yang lebih utamakan kerja berbanding solat, mungkin korang lupa bahawasanya dunia ni sementara. Dan mungkin korang lupa bahawasanya manusia ni kalau dapat segunung emas, dia nak gunung yang kedua. Dapat 2 gunung emas, dia nak gunung yang ketiga. Dan mungkin korang lupa bahawasanya duit-duit banyak-banyak kita tu pun tak dapat bawa masuk kubur juga. So akhirnya kita kejar apa sebenarnya? Kita kejar something yang sebenarnya dekat akhirat benda tu semua tak ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Oh, kecil tu. Betul. Sayap nyamuk tu lebih berharga tau. Tapi disebabkan Allah, Nabi kata dunia ni walaupun sebesar sayap nyamuk tu Still tak ada nilai. Nak kata dia hadis dia macam inilah. Kalaulah dunia ni bernilai walaupun sebesar sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi apa-apa nikmat pada orang kafir. Tapi disebabkan dunia ni langsung tak ada nilai, sebab itulah Allah boleh bagi nikmat kat orang kafir. Kita kadang-kadang nampak orang-orang yang tak sembah Allah ni nampak kaya nampak betul. kan. Kita yang beriman ni kenapa susah? Sebab sebenarnya dunia ni tak ada nilai. tak ada apa-apa. So Allah bagi je benda yang tak ada nilai ke pada orang-orang yang tak beriman ni. Kan? Sebab nilai sebenar adalah pada iman dan amal tu. Benda ni yang akan bawa ke akhirat dan mengkayakan kita ke akhirat nanti. Buat apa kau kaya kat dunia tapi kat akhirat miskin? Betul. Dunia ni kejap je. Betul tak? Betul. Akhirat selamanya. Takkanlah hanya kerana dunia yang kejap kau sanggup gadai akhirat yang kekal selama-lamanya. So tak bijak lah kat situ, tak bijak. Kan? Sanggup gadai akhirat untuk dunia. Dia Sementara pula tu kan? Aduh. langsung tak bijak. Dia macam nak bagi perumpamaan macam mana ni? Tak tahu. Risau. Dia contohnya orang yang Sisi lah. macam ni satu hari tau. Ada bos kita kata, kau jangan tekan button merah dekat office ni. Kalau hari ni kau tak tekan button merah ni, sepanjang 30 tahun Kaya. aku akan bagi kau gaji tanpa kau bekerja. Contohlah kan. Okay. Syok tu. Syok tu. Peraturan dia apa? Jangan tekan. Jangan tekan je. Benda senang je tak tekan tu. Tapi entah apa hal dia tak bijak. Sanggup tekan benda tu. Sebab curious. Nak tahulah. Nak tahu. Dan dia gadaikan 30 tahun punya gaji tu. Tak bijak kat situ. Samalah orang Allah suruh jaga diri kejap je kat dunia ni. Dunia ni 60-70 tahun. Kejap je. Betul. Bukanlah Allah kata kena perfect. Tak. Allah tak suruh perfect pun. Sebab Allah tahu manusia tak perfect. Allah suruh kita usaha menjadi manusia yang terbaik. Dan kalau ada kesilapan, taubat. Orang sanggup gadaikan benda tu untuk akhirat yang kekal selama-lamanya. Sungguhlah tak bijak. Pelik Pelik. Dan kadang-kadang yang sedihnya tu apa? Kadang-kadang yang tak bijak tu diri kita sendiri. Termasuklah saya. So, muhasabahlah untuk kita berdua. InsyaAllah. Bila Ustaz cakap macam ni, saya dah rasa macam terus nak balik ni. Saya pun nak balik. Betul. Okay. Sebut tentang, sebelum kita rehat sebut tentang kebahagiaan kan. Ada tak apa history, sejarah yang mungkin mengubah hidup Ustaz Anin dari sudut perspektif bahagia tu sendiri? Ada tak insiden yang berlaku ke? Cuba kongsikan. Okey. Pertama sekali, Alhamdulillah. Saya tak diuji dengan masalah kewangan. Alhamdulillah. Saya punya, orang kata income tu financial stable lah. And Alhamdulillah. Cuma dekat situ saya terpukul juga. Sebab selama ni orang kata kalau financial freedom, betul.
InsyaAllah bahagia. Tapi saya rasa kosong. Sebab bila saya ada duit, yes, mungkin saya tak diuji dengan duit, tapi saya diuji dengan benda lain. Dan ada ujian-ujian yang menimpa saya yang saya rasa sangat berat, yang saya tak boleh nak cerita kat sini lah. Sangat berat. Kadang-kadang benda tu sampai buat saya nak give up, nak tinggalkan semua benda yang saya buat. Dekat situ saya buat kesimpulan yang memang sah lah. Kaya bukan kebahagiaan. Memang sah. Dah proven lah. Ada proven. Dan akhirnya bila saya diuji banyak, saya tak nak cerita lah. Mungkin korang tak nampak saya macam happy je. Sama macam Anik nampak macam happy je. Masalah kau je tahu, betul tak? Akhirnya sampai satu tahap, kita tahu yang kebahagiaan yang sebenar tu adalah bila kita kembali pada neraca yang sebenar lah. Which is beriman dan beramal soleh. Saya nak tanya Anik. Lepas solat rasa apa? Lapang Pergi solat dengan pergi travel cantik-cantik, Healing tengok gila-gila. Mana lagi tenang? Solat lah. Solat dia rasa lain kan? Dia rasa lain. Okay. Solat tahajud. Menahan. Mana? Orang lain semua tengah tidur. Kita bangun seorang-seorang. Berintih, meluah, menangis. Tenang tak? Bel. Hantar ada duit. Hantar sedekah kat orang. Nampak orang tu happy. Happy senyum, betul? Rasa tenang. Seronok lah. Apa lagi contoh ada orang tu dulu dia jahat. Kita nasihat dia, kita bimbing dia sampai dia tu jadi baik. Dia berubah. Berubah. Kita nampak perubahan dia. Seronok tak? Bel. Baca Quran. Tengah baca Quran, lepas tu baca terjemahan dia sikit. Rasa tenang tak? Tenang. Zikir subhanallah. Rasa tenang tak? Tenang. Kita banyak masalah, dosa banyak. Lepas tu kita istighfar, minta Allah ampunkan kita, mengalir air mata. Rasa tenang tak? Best tu. Tenang. Dan semua benda tu dengan kau dapat RM1,000,000. Nak tenang lah. Saya nak tenang. Nak RM1,000,000 ke nak tenang? Saya nak tenang. So akhirnya, setuju tak kalau saya cakap sebenarnya kita boleh dapat dua-dua? Setuju. Kau boleh dapat RM1,000,000 Dan nama saya tenang. pada masa kau tenang. Caranya adalah sebenarnya. Okay, apa hack dia? Kalau nak rehat Dah tak? Hack. Nak tahu hack dia? nak tahu hack. Hack nak dapat RM1,000,000. Okay. Hack nak dapat kaya, hack nak kaya. Hack nak kaya. Jot down Allah kata dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk kampung tu beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa tu apa? Beramal soleh lah. Dua tadi. Allah kata. Bahagia kan? Betul, bahagia. So Allah kata kalau kau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan turunkan satu keberkatan, satu kenikmatan daripada langit untuk kamu. Walakin kadzabu, tapi ramai orang tak percaya, ramai orang mendustakan benda-benda tu. So hari ni ramai orang mencari kekayaan dengan jalan yang haram. Mencari kekayaan sampai meninggalkan benda yang wajib. Sedangkan Allah kata kalau kau taat aku, kau beriman, kau bertakwa, kau akan kaya. Itu janji Allah. So sebenarnya kalau kau nak cari ketenangan dengan cara beriman dan beramal soleh, engkau bukan setakat dapat ketenangan je. Kekayaan pun Kau akan dapat kekayaan sekali. Itu janji Allah. Nampak guys, dekat situ dah kita dah nampak hack dia yang Allah sendiri bagi, dan tak mustahil lah kita dapat ketenangan. Betul. Dan kekayaan. Betul. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Saya rasa makin intens sebab bila Ustaz bagi jawapan, saya rasa macam ni terpukul lah. Dan kita berehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini insya-Allah. Sahabat semua, ini yang terjadi akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi 5 buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran 5 rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda
boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Assalamualaikum semua. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah bersama saya Anik Muhai sebagai hos anda. Kita bersama lagi dengan Ustaz Anir Roslan selepas kita berehat kejap lagi. Tadi, sorry. Dan saya pun dah lepas minum air dan rasa tenang tapi belum bahagia. Itu dia. Jadi untuk kita memulakan soalan yang seterusnya Ustaz, kita nak main game dulu. Sebab soalan-soalan tadi bagi saya agak berat lah. Dan soalan kali ni kita sediakan untuk kita kenal lebih dekat siapa Ustaz Anir Roslan. You guys tengok dekat TikTok kan, nampak Ustaz Mim, Ustaz Mitos, Ustaz Backflip kan. Sampai sekarang kalau pergi sekolah, mesti akan cakap, mana Ustaz Backflip tu kan? Inilah Ustaz Anir Roslan. Okay. Di sini ada satu deck of cards. Dan soalan-soalan ni memang berkenaan dengan apa? Peribadi kita Ustaz. Jadi saya minta Ustaz pilih satu soalan dan saya akan bacakanlah soalan tu macam mana. Okay. Yang ini Ustaz Soalan yang pertama guys. Okey Ustaz. Apa kejayaan yang paling anda berbangga dengannya? Beri satu. Kejayaan yang saya paling berbangga. Bukanlah berbangga, bersyukur. Bersyukur, betul. Buku saya keseluruhannya dah terjual lebih daripada 300,000 naskah. Allahu Akbar. 300,000 naskah. Alhamdulillah. Masya Allah guys. Amin. Doakan moga Ustaz Anir sihat. Amin, amin. Dan dapat lagi hasilkan karya. Amin. Masya Allah. Itulah yang Alhamdulillah lah. Saya sangat bersyukur dengan benda tu. Nanti boleh bagi vibe tu kat saya tak? Supaya saya pun dapat juga. Allah bagilah buku Anik pun best seller. Amin, amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Soalan pertama guys. Simple Ustaz bagi. Tapi memukul kan. Yang kedua, saya nak pilih. Saya nak Ustaz pilih. Pilih. Ada berapa soalan ni? Dua je. Dua je. Okay. Ini paling hati-hati Okay. Ustaz baca sendiri. Saya baca. Hui, pedih lah soalan dia. Betul lah. Apa hikmah yang anda dapat melalui pengalaman dalam hubungan persahabatan? Berat. Okey. Betul lah. Sepanjang saya bersahabat, hikmah yang paling besar saya dapat adalah pertama sekali, kelemahan bukan kejahatan. Bila kita nampak kelemahan kawan kita, kita jangan terus anggap kawan kita tu jahat. Okey. Sampai kita nak buang orang tu. Tak. Bagi saya kelemahan bukan kejahatan. Okey. Kalau kita nampak kelemahan, kita tegur, kita nasihat, kita bimbing. Bukan skeptik, bukan buang orang tu. Sebab apa? Sebab manusia memang Allah jadikan Silapan. penuh dengan kelemahan. Betul. Kan? Dan kalau kita nak Allah ampunkan kita, antara caranya adalah kita maafkan kelemahan kawan kita. Kita kadang-kadang kata, aku nak Allah ampunkan aku nak Allah ampunkan aku, tapi kita tak ampunkan orang. Kontradik kat situ. Tu pengalaman hikmah yang pertama lah yang saya boleh belajar dalam sepanjang saya bersahabat. Bila kita nampak kelemahan orang, jangan skeptik. Bisa sampai sini Saya pun bisa juga sebenarnya. Yang kedua antara hikmah persahabatan yang saya belajar adalah kita kena belajar berlapang dada dan juga memaafkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak berlapang dada dan kita tidak memaafkan, kita akan banyak kecewa dalam persahabatan. Okey, itu yang kedua. So kalau tak nak kecewa, kita berlapang dada, kita tak put expectation pada kawan-kawan kita. Yang ketiga adalah pilih kawan yang baik. Okey. Ada orang kata, dia ni berkawan dengan aku sebab nak kepentingan lah. Tapi bagi saya, kita memang berkawan dengan seseorang tu untuk mendapat kepentingan pun. Betul tak? Saling berkepentingan. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita nak kawan dengan orang tu supaya kita bahagia. Kita nak berkawan dengan orang tu supaya orang tu boleh tegur kita, supaya kita dapat masuk syurga. Sebenarnya dalam persahabatan ni saling berkepentingan. So jangan rasa yang orang tu je nak kepentingan daripada kita. Sebenarnya kita pun ada kepentingan juga pada dia. So benda tu tak ada masalah pun. Berkepentingan tu bagi saya tak ada masalah, asalkan kita ikhlas, which is ya Allah, aku bersahabat dengan dia kerana aku nak jadi orang yang lebih baik.
Masya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Saya sebenarnya nak satu lagi, nak kenal lagi Ustaz ni kan, tapi let dulu guys. Okey. Ustaz, saya di antara tiga tu saya petik yang kedua. Maksudnya berlapang dada. Betul lah. Bila kita berlapang dada, kita berkawan dengan manusia kan. Tak semua perfect. Dan kalau boleh, dekat jiwa kita ni, kita perlu ada sifat toleransi. Kita boleh terima kelemahan dia boleh terima kelemahan kita. Dan sebenarnya, itulah dinamakan kata sahabat. Itulah dia. Baik. Bolehlah kita Terus. kita main kejap lagi kat belakang. Boleh. Saya pun nak tahu lagi ni. Boleh. Okey, soalan yang seterusnya berbalik pada topik kita, memahami konsep bahagia. Okey, soalan tu Ustaz. Bahagia ni dalam Islam ada tak indikator ataupun tanda-tanda seseorang tu dah capai, orang kata at least lah, bukan semuanya bahagia tapi tanda-tanda kebahagiaan yang betul. Okey. Tanda-tanda bahagia Hmm. benda ni kita tak boleh tengok dekat orang. Benda ni kita boleh tengok kat diri kita sendiri. Sebab saya tak boleh tahu Saya bagi kita. Anik bahagia ke tak. Walaupun nampak macam bahagia. Okey. Okey. Kita hanya boleh tahu tentang diri kita sahaja. So apakah indikator untuk kita tahu yang sebenarnya sekarang ni kita tengah bahagia? Pertama, yang Nabi sebut, apakah dia? Bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, bukan dengan orang yang lagi senang. Itu pertama. Maksudnya, kalau dalam hati kita tak ada rasa dengki pada nikmat orang lain, itu tanda kita bahagia. Okey? Tapi kalau kita masih tengok member sendiri berjaya, kita dengki. Kita kalau rasa kita nak member kita tu jatuh kalau boleh. Itu bukan hati orang yang bahagia. Dengki. Hati orang yang bahagia ni, kalau boleh dia nak kawan-kawan dia tu berjaya. Dan dia seronok tengok kejayaan kawan-kawan dia. Walaupun semua kawan dia berjaya, dia seorang tak bahagia. Dia seorang tak berjaya. Tapi dia seronok. Itu maksudnya dia bahagia. Okey, itu indikator yang pertama. Faham. Okey, dia tak ada rasa dengki pada nikmat orang lain. Sebab apa? Sebab dia tengok orang yang lagi susah daripada dia dan dia bersyukur. Yang kedua, indikator kita telah bahagia adalah kita buat something tu bukan untuk manusia dah. Faham. Orang kutuk ke, orang puji ke, kita tak terkesan. Itu tanda bahagia. Tapi kalau kena kutuk sikit, terus Marah. down, rasa macam malas buat satu benda tu. Ataupun kita mengharapkan pujian. Orang like, orang follow baru kita semangat nak buat benda tu. Maknanya hidup kita bergantung pada pandangan manusia. Itu tanda kita tak bahagia. Tentang apa yang kita buat lah. Tentang apa yang kita buat. Tapi kalau kita buat something tu, orang kutuk ke, orang puji ke, kita jalan sebab kita tahu benda yang kita buat tu Allah redha. Itu bahagia. Walaupun jalan yang kita lalui itu jalan yang penuh dengan caci maki manusia. Macam Nabi Nuh lah. Semua orang benci. Dia bahagia tak? Dia bahagia sebab dia tahu dia buat untuk Allah. Betul. Sebab tu dia boleh teruskan perjalanan dakwah dia. Walaupun bahtera buat atas tu kena ni kan. Gila-gila. Mana ada orang buat bahtera dekat padang pasir? Betul. Memang kena kutuk lah. Tapi dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia tahu. Dia buat kerana Allah SWT. So orang yang hidup dia tak terkesan dengan kata-kata manusia, hidup dia adalah untuk Allah, itu indikator dia bahagia. Okay. Ketiga, tanda seseorang tu bahagia adalah bila dia suka memberi. Okay. Dia suka memberi. Sebab apa? Sebab tanda tak bahagia adalah bila ada sifat kedekut. Ya, dia ada harta tapi dia takut. Takut miskin lah. Takut miskin. Habis. Orang takut bahagia ke? Tak. Orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang tak nak sedekah, tak nak bayar zakat, itu tanda dia tak bahagia walaupun duit dia banyak. Betul. Dan sebab apa? Sebab dia hidup dalam ketakutan. Tapi bila orang tu memberi, maksudnya dia dah tak takut dah kehilangan harta. Betul lah. Betul. Dia tak takut, dia tak kisah pun. Itu bahagia tu. Dia mampu memberi. Dia mampu sebab dia dah melawan rasa takut kehilangan duit tu. Dia boleh memberi relax. Bahagia tu. Itu indikator. Sebab dia tahu rezeki Allah bagi. Yes. So, yang keempat, indikator seseorang tu bahagia ialah bila hubungan dia dengan Allah tu kuat. Ini penting lah. Sebab tu, ni saya penting. Penting sangat nak faham. Nabi dan Rasul adalah orang yang paling dahsyat ujiannya. Betul tak? Betul. Pada masa yang sama, mereka ada orang yang paling kuat hubungannya dengan Allah. Setuju. Betul. Setuju tak kalau saya cakap dekat dunia ni, orang yang paling bahagia adalah para Nabi dan Rasul? Setuju kan?
Setuju. Betul tak? Betul. Kan kontradik. Diorang adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tapi kalau tengok daripada mata kasar, mereka adalah orang yang paling dahsyat ujiannya. Nabi Yaakob kurap seluruh badan, kena penyakit kulit bertahun-tahun lamanya. Nabi Isa miskin, lepas tu kena kejar pengikut dia nak bunuh dia. Kan? Apa lagi? Nabi Nuh kena hina 950 tahun. Nabi Muhammad, kaum dia sendiri yang menentang dia. So macam tak masuk akal orang yang paling dahsyat ujian tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Sebab apa? Sebab hubungan mereka dengan Allah sangat kuat. So bagi mereka ujian-ujian yang datang ni pun akhirnya menguntungkan aku dekat akhirat. So dia mudah redha. Sebab hubungan dia dengan Allah tu kuat. So itulah indikator kebahagiaan. Indikator kebahagiaan yang Ustaz kongsikan yang kita boleh ambil dan kita buat checklist lah. Ada tak nombor 1? Saya ulang balik Pertama, kita tidak dengki. Kita syukur. Bersyukur, okey. Bersyukur dan tidak dengki. Kita tak bandingkan nikmat kita dengan orang yang lagi senang daripada kita. Yang kedua adalah kita hidup bukan untuk manusia, hidup untuk Allah. Ketiga, bila kita banyak memberi. Betul. Yang keempat, hubungan kita dengan Allah tu kuat. Ada 4 benda ni, andalah orang yang paling bahagia di dunia. InsyaAllah. Bersyukur, hidup untuk Allah, memberi dan juga hubungan kita dengan Allah. 4 ni kena jaga, buat checklist. Dan saya suka poin nombor 3, memberi. Sebab apa tahu Ustaz? Ialah di antara semua ni betul. Dan saya nak record satu, memberi ni memang satu kepuasan kita susah nak sebut lah, nak cerita kan. Bila kita memberi tu kita rasa macam tak kisahlah memberi dari sudut duit ke, kata-kata ke. So bila orang tu, contohlah ada satu DM yang saya dapat kan, terima kasih untuk kata-kata ni buat saya bangkit balik. Kita faham, bukan kita yang buat dia bangkit, Allah buat dia bangkit. Tapi atas sebab kita yang memberikan kata-kata tu, seronok Ustaz. Betul. Dengan syarat time kita memberi tu ikhlas. Betul. Sebab, saya bagi contoh, orang yang sedekah ni. Lepas tu tunjuk-tunjuk kat orang. Bahagia tak? Kalau dia memang, niat dia memang untuk menunjuk kat orang. Tak bahagia betul tak? Bila kena kecam, sedih tu. Betul tak? Betul. So kalau nak bahagia, memberilah dengan ikhlas. Memberilah dengan ikhlas. Okey, memberi dengan ikhlas. Tu adik-beradik dia. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Seronok tu point tu. Saya rasa balik ni saya kena buat checklist lah. Samalah kita. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita berehat last ni. Okey, soalan dia berbunyi, kalau dalam situasi yang mencabar, macam mana pula kita nak rasa bahagia tu Ustaz? That means tengah diuji kan. Macam mana? Apa tips untuk kita nak jaga kebahagiaan tu? Nabi SAW ada sabda yang alangkah ajaibnya orang beriman. Apabila mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Apabila dapat musibah, mereka bersabar. Itulah kuncinya. Sabar. Dapat nikmat syukur, diuji sabar. Itu tanda orang tu beriman. Dan bila orang tu beriman, sebenarnya dia bahagia. Sebab neraca kebahagiaan adalah apa tadi? Beriman dan beramal soleh. So akhirnya bila kita diuji, tak ada pilihan lain. Takkanlah nak bunuh diri, takkanlah nak give up dalam hidup, takkanlah nak memilih untuk putus asa. Tak ada pilihan lain melainkan kita teruskan perjalanan dengan penuh kekuatan. Itu je option yang ada ni kat dunia ni. Kita ada option lagi. Ada option apa lagi? Tak ada. Merungutlah banyak mana pun, tak ada option lain melainkan bangkit, teruskan perjuangan kita. Jangan mengharapkan orang lain untuk tolong kita. Tak. Akhirnya kita kena tolong diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah sesuatu kaum melainkan orang tu ubah diri dia orang sendiri. So akhirnya kehidupan kita ni bila diuji ke apa, jangan letak expectation yang orang kena tolong kita, orang kena tolong kita. Jangan manja. Pilihlah untuk hadap benda tu, bukan lari daripada benda tu. Sebab itu je option yang ada, hadap. Yes. Dengan penuh tawakal kepada Allah SWT. Hadap dengan penuh tawakal. Saya rasa ramai yang setuju statement saya ni. Memang betul Ustaz. Kita nak buat, bersyukur dengan sabar je lah. Tapi dua benda Allah bagi ni, kalau kita betul-betul teliti sebenarnya,
Sabar ni susah Ustaz. Kan? Susah, memang susah. So apa ganjaran sabar ni Ustaz sebenarnya? Infinity lah pahala dia. Oh. Kan Allah kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang yang bersabar adalah infinity. Dalam ayat Quran yang lain, orang yang bersabar ni ganjaran dia adalah jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah akan masukkan dia dalam syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Oh, best. Dan bukan dia je dapat syurga, berkat kesabaran dia, mak ayah dia masuk syurga, isteri suami dia masuk syurga, zuriat dia pun masuk syurga. So Allah tahu sabar ni susah. Sebab itulah ganjaran dia dahsyat. Masya-Allah. Ingat ayat Quran Allah sebut bukan setakat kita je kalau kita sabar masuk syurga, mak ayah kita, suami isteri dan juga anak-anak. Masya-Allah. Tapi sabar bukan senang. Sabar bukan senang. Sebab tu ganjaran dia kau-kau Allah bagi. Infinity pula tu kan. Ha. Seronok ni bila kita dengar pasal pahala ni kan. Nak syurga tanpa batas, jangan bataskan kesabaran kita. Oh. Saya lahir 31 Januari. Jadi tengok Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. So, jangan ke mana-mana. Kita akan ada lagi satu slot khas untuk anda semua. Kembali selepas ini. Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat, insya-Allah akan termakbul asbab sedekah kita. Yang paling best, sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Bahkan jarak antara kita dengan Nabi SAW seperti 2 jari sahaja di syurga nanti. Jom berkongsi rezeki, bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui kempen tajaan barangan basah. Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan. Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Teratak Ummi Taman Melewar Batu Caves. Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain. Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni, ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji. Bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti. Jom kita berkongsi rezeki. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-tuan? Klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera. Sedekahlah semampu kita. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah bersama saya Anik Muhai sebagai hos anda dan kita bawakan juga Ustaz Andin Ruslan sekali lagi dalam podcast Memahami Konsep Bahagia. Baik, untuk makluman anda semua, podcast ini dibawakan khas dengan kerjasama Tarbiyah Sentap dan juga Yayasan Izi Prihatin, sebuah pertubuhan yang komited dalam membantu warga emas, golongan asnaf, fakir miskin, anak yatim. Mereka menjalankan kempen-kempen, contohnya tajaan barangan basah. Dan sekarang ini mereka sedang menjalankan kempen tajaan barangan basah ni untuk membantu 5 buah rumah anak yatim. Anda ingin turut membantu, boleh bank in ke nombor akaun tertera atau klik link di description di bawah. #kebajikan tanpa sempadan. Baik, Ustaz Arni. Saya ada beberapa soalan lagi tentang bahagia. Contoh, ni ada orang tanya bila kita buat satu benda, kalau tak jadi tu mesti kecewa. Sedangkan benda yang kita buat tu menuju bahagia. Betul juga tu. Macam mana cara terbaik nak hilangkan benda tu supaya tak ganggu goal kita capai bahagia tu? Ada minta nasihat. Tak salah kecewa. Okey. Kecewa tu fitrah. Tak salah nak menangis. Menangis tu fitrah. Yang salah ialah berputuasa. So kecewa mana pun kita, sesedih mana pun kita, sesakit mana pun kita, putus asa bukanlah pilihan. Yes, kita menangis, kita kecewa. Tapi ada satu Nabi Allah, Nabi Yaqub, yang menangis, merindukan anaknya Yusuf yang disangka telah mati. Bertahun lamanya berpisah dengan anak kesayangannya Yusuf. Dan Nabi Yaqub menangis sehingga buta. Adakah itu bermakna dia tidak redha? Tak juga. Bahkan Nabi Yaqub mempunyai kesabaran yang paling cantik. Fasabrun jamil. Allah puji kesabaran Nabi Yaqub. Padahal Nabi Yaqub menangis. Nak kata tak salah menangis. Menangis bukan tanda kita tidak redha. Menangis bukan tanda kita kalah.
Tapi menangis itu kerana fitrah manusia. Ada sifat sedih, ada sifat takut, ada sifat resah, gelisah, kecewa, rasa kehilangan. Sebab tu apa pun yang datang, putus asa bukanlah pilihan. Teruskan usaha sebab at the end of the day, yang kita kejar, goal yang sebenar kita kejar adalah akhirat. Pahala di akhirat tu. Walaupun kadang-kadang benda yang kita kejar kat dunia tu tak dapat, tapi setiap usaha kita untuk menggapai cita-cita tu, semua tu pahala. Betul. So walaupun kita tak dapat apa yang kita nak kat dunia, usaha-usaha kita tu Allah akan bagi pahala dekat akhirat, dan pahala di akhirat itu jauh lebih indah dan lebih membahagiakan daripada apa yang kita cita-citakan kat dunia. InsyaAllah. Baik. Satu mencari kata yang saya boleh ambil dan untuk kita semua jadikan sebagai pedoman. Belum tentulah orang kata apa, belum tentu benda yang kita buat tu berhasil. Tetapi Allah akan ganjarkan bukan pada hasil kita, pada Betul. usaha kita. So Betul. kecewa ke, sedih ke, tak ada masalah. Kita benarkan benda tu berlaku, tapi jangan terlalu lama, dan moga kita doakan kesabaran yang kita hadap tu atas apa? Kesabaran atas benda yang kita hadap ni, moga Allah ganjarkan syurga, insya-Allah. Sebut pasal bahagia ni Ustaz, saya rasa macam teringat satu lagu lah. Tapi lagu ni daripada dulu, kalau pernah dengar, Ammar. Okay. Ya, kiasan hidup kan, ibarat roda. Terkadang Yeah. di atas, ewah Di bawah. ewah di atas semula. Redha dan syukur. Betul, redha dan syukur. Itulah tanda kasih sayang kita. So maksudnya dekat sini, bila kita redha dengan syukur, kita dapat, moga kita dapatlah beriman dengan beramal soleh tu, ganjarkan Betul. syurga insya-Allah. Soalan seterusnya Ustaz. Wasatiyah Wow. ataupun sederhana itu dianjurkan dalam Islam. Maksudnya memang betul lah, kita nak capai bahagia ni kita jangan over sangat buat satu benda. Betul ke? Tak juga. Okay. Dia just jangan over expectation je lah. Kita Kita kena all out buat satu benda. okay. Tapi expectation kita kena sederhana. Kita kena tahu yang kat dunia ni, tak semua benda yang kita nak kita dapat. Betul. Tapi kalau expectation kita yang aku kena dapat semua benda yang aku nak, itu yang Sakit tu. kabut tu hidup. Nak dapat semua benda kat syurga. Dunia ni tempat ujian. Allah dah bagi tahu dah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ni untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Betul. Dalam surah Al-Kahfi Allah kata apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan dunia dan perhiasannya untuk apa? Menguji kamu. Sama amal ya. So dunia ni memang tempat ujian. Yang kau pergi letak expectation yang kau kena dapat semua benda yang kau nak, lepas tu bila kau tak dapat kau kecewa, tu dah kenapa? Okay. Kita kena over apa tadi? Overdo. Bukan over expectation. Yeah. Yeah. Saya tak tahulah English tu betul tak betul. Okay. Sebab SPM saya 9A 1C. C tu English. Lain semua Yang lain semua A. Hebat betul Aduh. Okay, baik. Saya sukalah quote tu. Jangan jangan overdo pula. Overdo tak apa, tapi jangan over expectation. Sebab betul, tak salah untuk mencuba, tapi jangan kita meletakkan expectation sebab nanti kita akan kecewa. Simple je ni. Buat Buat A all out. Tak jadi. Buatlah B. betul. Tak jadi. Buatlah C. Tak jadi. Buatlah D. Sampai Z kan? Sampai Z. Sampai Banyak mati. lagi. Betul. Kadang-kadang semua benda yang kita buat tu tak jadi. Tapi kita mati dalam keadaan telah berusaha. Pahala. Dan ada orang mungkin alhamdulillah jadi. Rezeki dan ujian masing-masing. Saya bagi contoh lah. Mak ayah saya lah. Macam-macam kerja diorang buat. Kerja ni, kerja tu kena scam. Diorang pernah pergi kerja naik basikal, kena kejar dengan anjing. Ayah saya pernah kena tarik rumah sewa. Berhutang sini sana. Hidup sengkit. Buat ni tak jadi, buat tu tak jadi. Tak ada rezeki. Tapi alhamdulillah pada satu masa diorang buat tadika Little Caliph. Mak ayah saya mengasaskan tadika Little Caliph. Yang tu menjadi Little Caliph tu. Little Caliph tu. Sampai betul, sekarang betul. dah lebih kurang 500 cawangan seluruh Malaysia. Masya Allah. Yang tu menjadi alhamdulillah. Tapi menjadi tu tidaklah bermakna hebat. Menjadi tu pun ujian juga. Seperti mana tak menjadi tu ujian, menjadi pun ujian juga. So akhirnya goals kita bukanlah dunia ni. Masya Allah. Teringatlah bila sebut pasal Little Caliph ni kan. Kita
interview mak ayah. Betul. Seronok juga interview dia orang tu. Eh. Macam-macam kisah boleh. Boleh InsyaAllah. dapat. Teacher Fahri. Haji, insyaAllah nanti. Okey, baik. Soalan yang terakhir. Boleh Ustaz? Boleh. Soalan yang terakhir. Saya sebenarnya nak main kad ni dengan Ustaz tapi di belakang tabir lah. Seronok sebenarnya. Okey, soalan yang terakhir Ustaz. Cuba Ustaz kongsikan contoh yang kita boleh implikasikan dalam hidup untuk capai bahagia tu. Solat 5 waktu janganlah tinggal. Oh, betul. Sentap. Tolong buat kilat Aduh. Okey. Lepas tu puasa janganlah tinggal. Betul. Zakat jangan lupa bayar. Ui. Kalau mampu pergi haji. Itu je lah buat rukun iman, rukun Islam, bahagialah. Masya-Allah. Jaga hubungan dengan Allah kan. Senang. Nak contoh apa lagi? Betul lah kan. Nak contoh apa lagi? Obvious lah. So disebabkan soalan last ni macam pendek sangat jawapan, tanya satu lagi. Satu lagi. Okey, Satu kita lagi. cuba. Kita geram ni. Kita nak tengok soalan apa yang kena. Agak dapat yang mudah-mudah lah. Okey, bismillah. Kita cuba. Okey. Pilih satu. Okey, Ustaz baca. Baca. Saya baca. Hmm. Sebutkan satu perkara yang anda sedang ataupun belum lakukan dalam hidup. Saya tahu. Sedang lakukan dan belum. Belum, yes. Yang Yang lain. okey, yang lain bukan yang tu Bukan yang tu, okey. Bahaya. Yang sedang lakukan sekarang ni saya tengah buat bisnes lah. Okey. Yang belum lakukan belum mati lah. Sebab ni best lah. Okey. Saya tanya mak saya tau. Mak saya setiap kali balik rumah dia akan kepenatan, stres, kadang-kadang menangis. Baik kali lah saya masuk bilik dia je nampak dia tengah stres, tengah sedih, tengah nangis. Kadang tengah zikir kan. Sebab dia umur 60 dah nak masuk 60. Dia kena handle company besar. Seluruh Malaysia. Di umur macam tu. Saya tanya dia, Umi tak nak pencen ke? Tak nak rehat ke? Kalau ni jadi Umi, duit dah banyak bagai semua, pencen je. Betul tak? So mak saya bagi satu jawapan yang buat saya terdiam lah. Akhirnya mak saya kata, kerehatan Umi mati je Nin. Sekarang apa yang Umi buat ni sebenarnya perjuangan Umi untuk mendapatkan husnul khatimah. Sebab itu je lah kerehatannya sebenarnya. So akhirnya itulah benda yang saya belum buat ataupun belum dapat, iaitu husnul khatimah, dan itulah yang saya doa supaya Allah bagi saya benda itulah. Amin. InsyaAllah. Sebut pasal husnul khatimah Ustaz. Dululah saya banyak kali cakap tau, saya kalau boleh nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi saya cakap mati dalam tengah ceramah. Tapi Ustaz, saya fikir balik Ustaz. Saya takut. Takut time ceramah tu Betul. tengah buat punchline. Bukan. Itu satu lagi saya macam, yelah amal kita tak cukup lagi. So saya macam Takut tak ikhlas lah. saya takut tak ikhlas. So saya takut. Betul, saya pun takut juga. Betul. Saya taubat saya husnul khatimah yang lain. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Wallahualam. Okey. So Terhibur Yalah tu. Dia teringat Ustaz, bila dengan Ustaz ni macam Nanti kita sembang lah. betul. Okey. Soalan yang terakhir. Ada soalan lagi? Betul. Oh, ingat dah habis Ni ni. bukanlah, ni macam pesan Ustaz lah. Apa pesan Ustaz buat penonton di luar sana? Pesanan saya, kejarlah kebahagiaan mengikut neraca wahyu, bukan neraca nafsu. Sebab nafsu takkan ada penghujung kepuasannya. Lagi kita kejar, lagi kita sekabut. Tapi bila kita kejar kebahagiaan mengikut neraca wahyu, Dua-dua dapat. dunia dapat, akhirat pun dapat. I love you. Baik. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas mutiara kata. Sama. Kita kena beriman dengan, kita kena buat amalan ni mengikut neraca wahyu, bukan neraca nafsu. So kalau nak pergi healing tu boleh, tapi pastikan healing tu kerana Allah. Tengok satu benda tu kerana Allah. Dan insyaAllah dalam surah 2 Allah kata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Semoga dengan kita menikmati keindahan alam, kita akan dapat ketenangan jiwa. InsyaAllah seronoknya. Jadi terima kasih Ustaz Adin Ruslan. Kita bawakan khas sebenarnya untuk anda setelah beberapa lama kita tak bersiaran sama.
Sebab Ustaz sibuk dengan talk dan insyaAllah moga Ustaz ni diberi kesihatan yang baik, Amin. umur yang panjang Amin. dan yang penting bahagia. Amin. Okay. InsyaAllah moga dapat tercapai satu lagi goal tu. InsyaAllah. Dan saya doakan moga anda semua jangan putus asa dan insyaAllah kita akan sediakan podcast-podcast yang menarik untuk anda semua bagi mengisi ruang jiwa rohani dan dalam masa yang sama kita boleh bersantai-santai. Okay, dakwah secara santai tapi sampai. InsyaAllah bersama lagi saya Anik Muhai bersama dengan panel-panel lain yang akan datang pada hari dan waktu yang sama Khamis pukul 9 malam insyaAllah. Stay tune. Jumpa anda di episod seterusnya. Signing off. Assalamualaikum. Bye.